Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Noman bin Rizwan dari TV3.1. Hari ini kita ditajuk Ekonomi Global. Tetamu khas yang dijemput ialah Encik Wan Norman Hanafi bin Wazirudin dari Bank Negara Malaysia. Okey, tajuk yang untuk kali ini, episod ini ialah kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat. Okey. Saya ada 6 soalan untuk diajukan. Soalan pertama ialah penciptaan enjin diesel, gas turbine merupakan penggerak kepada globalisasi. Boleh Encik berikan sumbangan dan contoh kenderaan? Okey, antara contoh-contohnya yang menggunakan enjin yang Encik sebutkan tadi, yang pertamanya adalah kapal kargo. Okey, yang kedua truck, yang ketiga adalah kereta api. Okey, penggunaan enjin diesel dan gas turbine memberi sumbangan kepada kehidupan kita. Okey, yang pertama sekali dia punya sumbangan dia adalah dapat mengurangkan kos pengangkutan. Okey. Yang kedua dapat menjimatkan masa perjalanan. Menjimatkan masa perjalanan bermaksud kalau dulu kita melihat kereta api menggunakan enjin steam. Tetapi sekarang ni kita melihat kereta api menggunakan enjin diesel. Jadi kat situ kita nampak berlaku perubahan dan seterusnya membawa kepada penjimatan masa. Okey. Dari segi keburukan enjin diesel dan enjin turbine macam mana? Keburukannya kita lihat yang pertama gas rumah hijau. Gas rumah hijau yang berlaku akan menyebabkan pemanasan. Okey, yang kedua dia punya keburukannya adalah menyebabkan lambakan sisa-sisa plastik ada di laut. Jadi lambakan sisa plastik ni akan menyebabkan kehidupan laut terganggu. Jadi ekosistem hidupan laut seterusnya akan terjejas. Bagi soalan kedua, Schwinn Bicycle Company yang ditubuhkan di Chicago pada 1895 telah mengalami kemerosotan. Apakah faktor menyebabkan kemerosotan syarikat tersebut? Okey, yang pertama sekali Schwinn terjejas sebab pertama kerana kemunculan pesaing. Kemunculan pesaing-pesaing yang besar, contohnya seperti trek yang membuat basikal untuk kegunaan pendaki bukit, dan yang kedua Munggus yang membuat basikal untuk perlumbaan BMX. Jadi yang kedua pula dia punya kejatuhan ni disebabkan oleh kejatuhan tarif ke atas import. Jadi disebabkan cukai import dah jatuh, menyebabkan basikal banyak diimport di negara-negara maju, contoh seperti di China, di Itali, di Jepun. Jadi menyebabkan pasaran domestik basikal terjejas. Dari segi langkah yang diambil oleh syarikat ini, langkah yang diambil, Schwinn berpindah pengeluaran daripada Chicago ke Mississippi. boleh pindah. Dia pindah. Jadi selain daripada pindah, Schwinn juga mengambil pekerja pada tingkat upahnya yang lebih rendah. Jadi Upah rendah. upah yang lebih rendah. Jadi tindakan Schwinn ni menyebabkan strategi dia sebenarnya gagal dan akhirnya menyebabkan Schwinn ni diambil alih oleh satu syarikat gergasi di China iaitu dinamakan sebagai Pacific Company. Jadi dia bankrupt lah. Dia bankrupt. Bagi soalan ketiga ialah United States is losing the innovation age. Ini mengatakan barang buatan Amerika tetapi dibuat di negara seperti China, Taiwan. Boleh Encik huraikan sedikit? Okey, bukan saja dekat Amerika, kita lihat bahkan di negara kita sendiri, Malaysia, kita lihat banyak barang-barang buatannya daripada China. Okey, yang pertama sekali adalah kita melihat kepada soalan tadi. Yang pertama sekali sebab kekurangan teknologi. Teknologi di Amerika Syarikat tidak standing dengan teknologi di negara-negara maju, contoh seperti di Korea, contoh seperti di Jepun. Bahkan kita lihat dekat Amerika Syarikat banyak berlaku perpindahan teknologi secara besar-besaran. Okey, yang kedua adalah kekurangan tenaga pakar. Di China kita lihat China mempunyai ramai populasi penduduk. Jadi dari situ dia boleh lahirkan ramai tenaga pakar. Ini sebaliknya berlaku di Amerika Syarikat. Bagi soalan keempat ialah pemain baseball Amerika bernama Babe Ruth mempunyai dua kelebihan iaitu memukul dan menangkap bola. Tetapi Babe Ruth cenderung untuk menjadi pemukul. Boleh Encik kaitkan Babe Ruth ni dengan teori faedah berbanding dalam perdagangan? Okey, teori faedah berbanding ni adalah kita ambil contoh dua negara. Contohnya seperti di Indonesia dan juga di Malaysia. Okey, dua negara. Kita ambil dari segi perspektif Malaysia. Malaysia mengeksport
contoh seperti kelapa sawit, barang komoditis, contoh seperti getah. Tetapi pengeluaran ekspor Malaysia mempunyai kos lepas yang lebih rendah ketika mengeluarkan getah. Jadi Malaysia mempunyai kekuatan dalam mengekspor getah. Sama seperti BIP tadi yang mempunyai kekuatan dari segi pemukul. Contoh yang baik Encik. Okey. Baik, soalan kelima ialah outsourcing oleh syarikat Boeing 787 Dreamliner kepada negara-negara luar seperti di Eropah dan Asia memberi kesan kepada syarikat tersebut. Apakah kelebihan outsourcing ini? Okey, kelebihan outsourcing pertama adalah dapat mengurangkan kos pembangunan. Kos pembangunan. Okey, yang kedua dapat berkongsi pengalaman dan juga berkongsi kepakaran di antara negara-negara yang lain. Jadi bila kita dapat berkongsi kemahiran dan juga kepakaran serta pengalaman, kita dapat memperkukuhkan hubungan di antara dua negara. Itu dia. Dari segi kebaikan mesti ada keburukannya. Apa keburukannya? Keburukannya kita lihat kepada projek Boeing tadi. Projek tersebut sebenarnya tergendala. Tergendala disebabkan oleh terdapatnya perbatasan dalam penggunaan bahasa asing. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai language barrier. Okey, soalan terakhir ialah menurut laporan Bloomberg Business, Jim Rogers said there's a 100% probability US is going to recession within a year. Boleh Encik bagi pendapat tentang kenyataan Jim Rogers ini? Okey, yang pertama sekali adalah disebabkan oleh kita lihat kepada hutang Amerika Syarikat. Saban tahun hutang Amerika Syarikat semakin meningkat. Okey, yang kedua kita lihat kepada kuasa ekonomi sekarang. Kita lihat kuasa ekonomi sekarang banyak cenderung kepada negara China. Jadi kita lihat kepada dua faktor tersebut, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jim tadi, maka kita boleh katakan Amerika sedang menuju kepada kemelesetan. Mungkin Jim ni betul ke? Kemungkinan betul lah. Jadi kita sebagai rakyat kita perlu perhati dan juga tengok. Okey. Itu saja dari TV 3.1. Pastikan anda teruskan menonton siaran Ekonomi Global pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.